Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah harap semua di dalam keadaan baik dan sihat. InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam tahun 4 bidang akidah di bawah tajuk kufur. Sebelum itu, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah murid-murid, sebelum itu mari kita mengetahui objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, menyebut maksud kufur dengan betul. Kedua, menyenaraikan kesan kufur dengan betul. Ketiga, menyatakan faktor yang mendorong kekufuran dengan betul. Murid-murid sudah bersedia? Jom kita lihat apakah maksud kufur. Apakah maksud kufur? Kufur bermaksud tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mempunyai perasaan atau berniat untuk tidak mempercayai atau tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan tergolong dalam golongan orang yang kufur. Baiklah murid-murid, apakah hukum kufur? Hukum kufur adalah sesat. Bermaksud tiada hala tuju dan tidak mempercayai kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil nakli yang memperkukuhkan lagi hukum kufur ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Seterusnya murid-murid, kufur terdapat dua jenis. Pertama, kufur i'tiqad. Kedua, kufur amalan. Kufur i'tiqad bermaksud menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kufur amalan, menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah. Contohnya, menggunakan duit poket untuk berjudi. Contoh lain lagi seperti melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menggunakan nikmat sihat yang Allah beri, dia pergi mencuri. Tidak menggunakan nikmat sihat itu mencari rezeki yang halal. Seterusnya murid-murid, faktor yang mendorong kekufuran. Pertama, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Kedua, menuruti hawa nafsu. Ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Keempat, terperdaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Seterusnya mari kita lihat kesan kufur. Pertama, diberi ancaman siksa dan azab bahaya. Kedua, merosakkan iman di hati. Ketiga, merosakkan hidup insan lain. Keempat, akan berdosa besar.
Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan daripada sifat kufur. Baiklah, murid-murid, apakah tindakan kita untuk menjauhkan daripada sifat kufur ini? Okey, yang pertama, kita hendaklah menjaga amal dan ibadat kita. Okey, kita perlu sentiasa merapatkan diri kita dengan amalan-amalan yang baik. Kita sentiasa tabah dalam menuntut ilmu. Kedua, kita hendaklah sentiasa berdoa dan memohon untuk ditetapkan iman kita. Okey murid-murid, Ustazah sarankan kamu amalkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bermaksud, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ketiga, kita hendaklah sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan, sentiasa menghadiri majlis-majlis ilmu dan hendaklah selalu mendampingi guru-guru atau ulama-ulama yang sentiasa berkongsi ilmu-ilmu agama. Dan yang terakhir, yang keempat, mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Kita perlulah sentiasa bermuhasabah diri, hendaklah bersikap sederhana dan bersyukur dengan apa sahaja yang kita ada. Okey, baiklah, Ustazah tinggalkan kamu dengan latihan pengukuhan supaya kamu dapat mengulang kaji dengan lebih baik. Okey, soalan di sini berdasarkan kisah di atas, kamu hendaklah menyatakan jenis kufur yang dilakukan oleh Qarun. Kedua, apakah akibat kekufuran Qarun? Dan yang ketiga, pengajaran yang boleh kamu dapat dari kisah Qarun di atas. Baiklah, jom kita baca sama-sama. Qarun seorang hartawan pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia juga merupakan orang kanan Fir'aun. Kekayaan dan ilmu yang hebat telah membuatkan dia semakin sombong dan zalim. Akhirnya Allah tenggelamkan dia dan hartanya ke dalam tanah. Baiklah murid-murid, selamat menjawab. Sampai di sini saja pembelajaran kita berkaitan kufur pada hari ini. InsyaAllah berjumpa lagi di video yang akan datang. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.